Okey, kita sambung konstruk penerangan oleh Iqbal. Okey Iqbal, soalan negeri Pahang. Soalan negeri Pahang C. Rajah 9.3 menunjukkan sebuah kapal selam yang menggunakan periskop prisma kaca untuk melihat objek di atas permukaan air. Dengan bantuan gambar rajah, terangkan bagaimana pemerhatian dalam rajah 9.3 boleh melihat objek yang berada di atas permukaan air. Bagaimana pemerhatian dalam rajah 9.3 okey, boleh melihat objek yang berada di atas permukaan air. So kita guna dia bagi tahu kan periskop. Okey, kita guna periskop prisma. Okey, dia ada periskop cermin. Tapi cermin satah dengan prisma better dari segi sharpness of the image. Okey, so jawapan awak dekat sini bawah ni. Okey. 4 markah. Terangkan. Dua prisma bersudut 45 darjah hingga 90 darjah disusun pada kedudukan yang betul. Hal ini pantulan dalam penuh akan berlaku dalam dua prisma, imej tegak akan terhasil. Sudut genting kaca iaitu C ialah 42. Jadi sudut tuju dia kena lebih besar daripada sudut genting baru pantulan dalam penuh berlaku. So, awak tulis tak awak ada bagi tahu tak? Tak ada kan? C untuk prisma. C untuk prisma kaca. Sudut genting prisma kaca 42. Jadi sudut tuju ni mesti lebih daripada 42. So sudut tuju 45 kan. Okey. Tengok gambar ni. Gambar tak label. Okey. Tak apa ke? Kalau boleh kita letak penuh dekat sini. Macam tu. Sampai ke hujung. Okey. Kalau tulis satu je sinar boleh tak? Terima tak dalam periksa? Allah. Kalau satu je sinar dia terima tak dalam periksa? Dia terima tak kalau satu? Tak sure. Okey, kalau macam gambar rajah sinar yang kanta tu memang sekurang-kurangnya kita perlukan dua. Okey, dua sinar biasan. Kalau pembiasan kita perlukan dua sinar biasan untuk dapat meeting point. Dan daripada meeting point sinar biasan 1 dan 2 ni kita boleh lukis image. Memang at least sekurang-kurangnya minimum kena dua sinar biasan. Itu untuk gambar rajah sinar, untuk kanta ke, cermin ke kan. Okey, muka gelap tak ada cahaya. Tapi untuk kes yang ini boleh tulis satu. Boleh lukis satu je. Okey, boleh lukis satu. Kita tengok sekejap. Lagi sekali saya zoom awak punya jawapan ya. Okey. Boleh satu pun boleh. Tapi kalau awak tulis dua pun tak apa. Okey, susunan. Yang pertama kita ada dia punya sinar tuju. Ni mesti daripada objek. Okey, sebelah sini mesti objek. Objek mesti berada di atas air kan? Betul? Atas permukaan air. Betul ke? Lepas tu macam mana awak susun ni? Boleh tak terangkan awak susun dia macam mana? Untuk membolehkan berlaku pantulan dalam penuh. Macam mana awak susun dia ni? Prisma ni macam mana awak susun dia? Susunan supaya sinar tuju ni mesti daripada medium lebih tumpat. Ni medium lebih tumpat. Prisma. Betul? Betul tak tu prisma? Betul. Sampai kat titik sini. Titik ni. Okay, sampai titik tu. Sama ada dia nak berlaku pantulan dalam penuh ataupun dia nak terbias keluar. Okay, biasanya. Sama ada dia nak berlaku pantulan dalam penuh ataupun dia nak terbias keluar. Kena kecilkan sekejap. Okay. Okay. Faham tak? So dekat mesti daripada medium lebih tumpat. Sebab tu kita letak dia macam ni. Prisma tu. So sinar tuju yang masuk ni. Okay. Pada titik ni.
Titik 7 ni sama ada dia nak bias keluar ataupun dia nak pantul ke dalam. So sinilah sudut dia. Sudut 7 ni 45 darjah I. So lebih besar daripada C. C 42. Sudut genting. C ni sudut genting prisma tu. Betul kan? Iqbal? Betul ke? Betul ke? So 45 lah. 45 atau lebih daripada 42. So dia akan berlaku pantulan dalam penuh pada titik ini. Ni kita panggil titik yang memisahkan antara sempadan. Ni sempadan. Ni sempadan yang memisahkan antara prisma kaca. Ni sempadan yang memisahkan antara prisma kaca dengan udara. Mesti lebih tumpat. Prisma ni lebih tumpat ke kurang tumpat. Syarat berlakunya pantulan dalam penuh. Okay, so betul lah. Sinar ni betul. Lepas tu dia pantulan dalam penuh. Yang ni sudut 7, 45. Sudut pantulan pun 45. Okay, lepas tu dia pergi ke sini. Ke prisma yang kedua. Cuma prisma ni kalau boleh awak buatlah sampai hujung ni. Macam tu. Penuhkan dia. Faham tak? Iqbal? Faham Iqbal. So buat sampai situ. Okay. Then sampai sini. Dekat sini dekat point ni tak berlaku pantulan dalam penuh sebab dia kurang tumpat. Dia udara pergi ke prisma tak berlaku. Okay, dia mula berlaku dekat point yang ini. Dekat sini. Okay, iaitu daripada prisma pergi ke udara. Lebih tumpat ke kurang tumpat. So, lepas tu kita pun buat sudut 7. Sudut 7 dia ni 45. Melebihi 42. 42 sudut genting prisma. Lepas tu dia pun berlakulah pantulan dalam penuh. Pergilah ke mata. Anak panah ni, Vino, anak panah kena masuk ke mata. Sebab mata kita yang nak lihat cahaya tu. Mata kita yang nak lihat objek tu Vino. Okey, cikgu. Anak panah ni penting. Kalau tak ada anak panah salah. Tak tahu cahaya daripada mana. Okey, semua faham tak penjelasan ni? Faham tak? Lina faham? Faham, cikgu. Okey, Syam, faham Syam? Faham. Syam, faham. Okey, pantulan dalam penuh. Okey, settle. Lepas tu dia dapat 2 markah. Kalau boleh awak labelkan. Lepas tu awak bagi tahu konsep dia. Image dia macam mana. Okey, seterusnya. Soalan C, faham lagi. Okey, soalan penerangan seterusnya. Darjah 11.2 menunjukkan graf pemapatan X melawan daya mapatan F bagi eksperimen darjah 11.1. Berdasarkan graf darjah 11.2 dan persamaan yang sesuai, terangkan bagaimana pemalas spring dan tenaga yang tersimpan di dalam spring diukur. Okey, apa simbol pemalas spring? K. Okay, good. Okay, daripada mana formula ni awak dapat? Daripada formula F sama dengan KX. Okay, good. Seterusnya, tenaga yang tersimpan ni, apa formula dia? Tersimpan. Okay, ada kat list of equation. Kalau depan awak sekarang ada soalan mana-mana negeri kan? Buka. Soalan terakhir kita ke, cuba buka. Ada tak? Spring ada 2 persamaan je. Persamaan F sama dengan KX. Persamaan yang kedua, tenaga keupayaan. Tenaga yang tersimpan tu tenaga keupayaan. Sebab spring tu bila kita mampat ke, kita regang ke, dia tak stable. So dia berupaya untuk kembali ke keadaan asal dia. So dia ada tenaga keupayaan. So ni ada dalam list of equation. Cuba tengok. Ada tak Iqbal? Ada tak Iqbal formula ni? Sekejap ke? Yang lain cuba tengok, ada tak? Cuba rujuk, ada tak? Harid, cuba tengok ada tak Harid? Okey, ya. Formula spring ni. Tu. Iqbal tulis kat atas ni Iqbal. Iqbal tak nampak Iqbal. Iqbal ada tulis. Alah, cikgu.
Okey. So, soalan suruh terang pasal apa, Iqbal? Bagaimana pemanas spring dengan tenaga diukur, tenaga disipan. Okey, ukur. So macam mana nak terang soalan ni? Dari persamaan F sama dengan Kx, pemalas spring tu K sama dengan Fx. Ajak ke? Okey. Awak mention tak K tu apa? Kena bagi tahu K tu apa, sebab dekat atas ni ada tak dia bagi tahu K tu apa? Ada tak dekat mana-mana dia bagi tahu K tu apa? Ada tak? Tak Tak ada. ada kan? So bila tak ada, dalam soalan tak bagi tahu K tu apa, dia hanya bagi tahu pemalas spring. So awak kena define. Okay, daripada penerangan awak ni awak kena bagi tahulah persamaan. Okay, F dah ada kan? F dia bagi tahu kan? F dengan X tu betul tak? Adik ke? Ada kan? F, X pemampatan, daya mampatan F, so daya dengan ni. So dia bagi tahu F, dia bagi tahu X. Jadi awak kena bagi tahu K. So daripada rumus F sama dengan KX. Okey, lepas tu sambung. Dari graf X melawan F, keturunan graf ialah K. Yes. Ini point dia. Maksudnya untuk mencari nilai pemalas spring. Sebab soalan ni tanya bagaimana pemalas spring dan tenaga yang tersimpan di dalam spring diukur. Dia bagi graf bukan saja-saja dia bagi graf. Kita belajar fizik, kita plot graf, kita buat fine line, kita buat garis lurus. Sebenarnya ada sesuatu yang kita perlu dapatkan daripada graf. Kita analisis. Okey, daripada kecerunan kita boleh tahu apa. And then daripada luas di bawah graf. Dua je selalunya. And then pintasan C. Kadang-kadang macam soalan DGE baru ni kan pintasan C. Okey, so Hafiz dah bagi tahu daripada kecerunan graf F melawan X. Okey, X melawan F ni kita boleh tahu pemalas spring. Okey, seterusnya. Tenaga sama dengan luas di bawah graf pada F dan X tertentu. Luas di bawah graf tertentu. Okey, tenaga luas di bawah graf. Okey, seterusnya. Dari graf I sama dengan luas bentuk segitiga, iaitu 1/2 Fx. Tengok bentuk dia. Okey, tengok bentuk graf ni. Okey. Luas di bawah graf dengan kecerunan. Okey, kecerunan. Okey, kecerunan ni. F bagi X. Okey, luas di bawah graf. Luas di bawah graf bentuk segitiga. Jadi segitiga, luas segitiga lah. 1/2, macam mana nak kira luas segitiga? 1/2 darab tinggi. Tinggi ni adalah X. Okey, darab lebar. Lebar adalah F. So setengah Fx. Dia ada pun. Okey, Okey, ataupun kita gantikan F ni dengan KX. Terangkan Iqbal yang ni. Yang ni Terangkan. tenaga kepanikannya tu sama dengan luas di bawah graf X melawan X. Tenaga kepanikannya ialah simbol dia EP. EP sama dengan 1/2 Fx. Jadi dekat 1/2 Fx tu gantikan Kx dekat F tu. Jadi EP sama dengan 1/2 Kx darab dengan X. Jadi EP sama dengan 1/2 Kx kuasa 2. Okey, so itulah cara. Means daripada rumus dan daripada graf lah. Ada siapa-siapa tak faham? Cikgu, Saya tahu yang apa. tadi, Okay, tak apa, tanya. Kamu tanya apa tadi? yang tadi itu dia tulis K sama dengan M kan? Ada? Mana? Yang bawah.
K bukan sama dengan 1 per M ke? Sebab daripada graf keturunan M sama dengan X per F. Dan daripada persamaan F sama dengan Kx, pemanasan spring K adalah sama dengan F per X. Jadi K adalah sama dengan 1 per M. Ya. Saya tahu awak nak tanya pasal tu. Awak realize something there. Saya nak tanya dekat Hafiz. Hafiz rujuk skema tak ni? Saya tengok skema tu. Awak tengok skema. Lepas tu saya Okay. ada ubah sebenarnya. Lepas tu awak tak hantar yang awak ubah tu? Saya dah hantar ke baru tadi hantar? Baru tadi hantar. Okay, kita tengok apa yang diubah tu Ni. Yang mana? Yang bawah Awak tu. hantar. Ni lah. Yang tu. 11 minit. Yang ni yang saya buka tadi lah. Sama je. Awak baru ubah. Okay. Okay, cuba. Pelajar faham tak apa yang kamu cuba sampaikan? Faham. Faham. Okay. Cuba Hafiz Iqbal terang semula. Apa kesalahan tadi? Kesalahan tadi dekat kecerunan tu. Dekat kecerunan. Okay, dekat kecerunan. Okay, ni kecerunan. Okay, lepas tu? Ni kecerunan. Okay, lepas tu? Yang pertama, bila ada graf, okay, awak cari kecerunan. Okay, kecerunan ni sama dengan apa kan? Okay, macam mana nak tengok kecerunan daripada graf? Ambil 2 titik. Lepas tu kena... Tak, bukan. Ada rumus F sama dengan KX. Ni rumus ni memang tak boleh berubah. Rumus ni memang rumus tetap untuk spring. Okay, lepas tu macam mana kita nak tengok kecerunan tu sama dengan K. Okay, macam mana? Pelajar lain tengok, dengar. K tu jadi pemboleh ubah ke cikgu? K jadi pemboleh ubah ke? Kita tengok apa yang dekat paksi Y. Kita tengok apa yang duduk kat paksi Y. Okay. Awak belajar matematik kan? Garis lurus dia ada persamaan garis lurus. Y sama dengan MX plus C. Betul? Betul ke? Betul kan? Okay, pintasan C berapa? Pintasan C berapa? Sini kosong. Kosong. Jadi Y sama dengan MX. Betul? Betul ke? Jadi nak cari M sama dengan Y bahagi X. Betul? Betul ke? Okay. Nak cari kecerunan Y bahagi X. Okay, sekarang paksi Y. Paksi Y kita apa? X. X. So kita kena jadikan X sebagai pemboleh ubah lah. Untuk kita jadikan macam ni. Kan? Betul tak? Betul ke? Sebab paksi Y kita X. Jadi kita kena letak X sebagai perkara faktor dia. Perkara apa? Dia punya depan dia tu. So X sama dengan apa? Sama M per F. MF. Daripada formula ni kita nak ubah formula ni supaya X ni jadi perkara subjek. X sama dengan F per K. F per K. Okey, pelajar lain faham tak ni benda ni? Pelajar lain faham tak? Harid faham tak Harid? Okey. Harid faham tak? Saya tengah faham. Tengah faham. Okey, first tengok formula. Ini semua ni sebenarnya form 4 awak belajar graph tu. Analisis something daripada graph. Okey, first kali dapatkan formula. Formula berkaitan dengan spring yang berkaitan dengan fxk ni. Okay. Yang kedua, tengok paksi Y dekat graf apa. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, bila kat paksi X kita ni X, maka daripada rumus tu jadikan X sebagai perkara subjek. Faham? Faham tak? Oh, faham. Okay. Vina faham? Faham cikgu. Okay.
jadikan X sebagai perkara subjek. Kenapa Vino jadikan X sebagai perkara subjek, Vino? Sebab kat graf diorang suruh cari X. Dekat graf paksi Y kita ni, X. paksi Y kita adalah X. So daripada rumus ni jadikan X sebagai subjek. Okey, lepas tu X, kita tengok pula paksi X kita apa. Paksi X kita apa ni, Vino? F. F. Jadi apa saja yang didarabkan dengan F, kita keluarkan. So 1/K. Kita keluarkan 1/K darabkan dengan F. Sebab dekat paksi X kita F je, bukan F/K. Faham tak? So apa saja pemalar yang kita darabkan dengan F, kita keluarkan. Okay, sampai sini faham? Faham tak? Faham cikgu. Okay. Syam ada? Syam? Okay, Syam. Okay, sekarang kita ada formula ni kan. X sama dengan 1/K darabkan dengan F. Lepas tu kita pun buatlah perbandingan. Oh, ini paksi Y. Okay, yang ini adalah paksi X. So yang tengah, yang ini adalah M lah. Lepas tu pintasan C kita adalah kosong. Betul tak? Betul tak pelajar? Jadi M kita sekarang adalah 1/K. M kita adalah 1/K. Okey, Hafiz Iqbal kan? Sebab tu Hafiz Iqbal pun buat macam ni. Ni betul ke tak ni? M kita. Ni apa benda ni, Iqbal? Oh, awak terbalik kan? Okey, so yang ni lah 1/K. K adalah 1/M lah sebab M kita 1/K. Daripada formula tadi tu X sama dengan 1/K darabkan dengan F. Dan kita buat perbandingan M kita ni adalah 1/K. Jadi kalau kita nak dapatkan K, ni lah. K sama dengan 1/M. So dapatlah satu markah. Faham tak pelajar? Kita bandingkan. Faham tak? Vino? Faham cikgu. Macam mana nak cari K? 1/M. Okay, daripada rumus tu. Okay, ingat tengoklah video ni saya rakam dah. Okay, dan tenaga keupayaan ni daripada graf tadi tu lah kan. Graf bentuk segitiga. Jadi ini X ke F tak kisah. So 1/2 darabkan dengan lebar, darabkan dengan tinggi. Luas di bawah graf untuk tenaga keupayaan. Okay. Settle. Ada lagi nak tanya apa-apa? So yang penerangan yang ini yang betul. Apa-apa berdasarkan graf. So skema tu sepatutnya salah lah. Skema yang dibagi tu. Okay, seterusnya. Soalan habis dah? Betul? Iqbal, habis dah kan? Dah itu. Okay, thank you Iqbal. So next adalah Kaini. Okay, Kaini sambung kat mana Kaini? Kaini sambung kat mana? Ni, soalan ni. Kaini ada tak? Hello. Ya, cikgu sambung sini. Sini, okay. Sambung. Raja 8.1 menunjukkan sebuah kapal terbang ketika berada pada altitude kabin 2134 meter dan altitude penerbangan 10973 meter. Pada altitude kabin, tekanan dalam kabin adalah 77.9 kilopascal sama dengan tekanan atmosfera pada altitude yang setara. Tekanan atmosfera turun sekitar 22.8 kilopascal pada ketinggian 10973 meter. Bagaimanakah kadar pernafasan manusia berubah apabila berada pada altitude yang tinggi? Jelaskan jawapan anda. Okay. So dekat soalan ni kan, apa yang Kaini faham?
Dia bagi apa? Dia bagi tahu apa kat soalan ni? Soalan ni dia bagi tahu apa? Info pasal altitude, pasal tekanan. Maksudnya ada kaitan dengan apa? Ada kaitan dengan apa? Okey, baca. Ada kaitan dengan tekanan atmosfera. Yes, tekanan atmosfera. So kalau ikut graf ada tak buat rujukan graf? Okey, tekanan atmosfera dengan ketinggian Okey, graf dia berkadar sungsang macam tu, betul? Okey. Altitude bertambah, tekanan atmosfera berkurang. Kenapa? Okey, bila ni kejap Okey, ni katakan Anik bermasak. Okey. Kali ni boleh terang tak? Kenapa bila altitude bertambah, tekanan atmosfera berkurang? Kerana Dia dekat sini. Dekat sini lah, dekat jawapan awak ni. Okey, cuba baca. bertambah pada altitude tinggi udara yang tipis menyebabkan tekanan atmosfera menjadi rendah. Peratus oksigen di udara berkurang. Okey, kadar pernafasan manusia berubah. Berubah ni awak kena bagi tahu bertambah ke, berkurang ke ataupun sama. Okey, awak kena bagi tahu bila dia tanya pasal apa perubahan, bertambah, berkurang ataupun sama. Okey. Satu markah bertambah. Kenapa? Kenapa kita masa duduk tempat tinggi kita macam sesak nafas sikit. Okey, kita perlukan oksigen yang lebih. Kadar pernafasan kita bertambah. Okey, so dia kata semakin bertambah altitude ketinggian, altitude tinggi, pada altitude tinggi ataupun altitude bertambah, udara tipis. Udara tipis. Okey. So ni katakan tanah rata. Dekat ni lah. Rumah awak kan, rumah awak tanah rata. Okey. Ni katakan gunung, bukit ataupun gunung. Okay. So ini lapisan udara. Lapisan udara pertama. Ni lapisan udara kedua. Ni lapisan udara ketiga. Udara kedua lah. Okay, dua je sebab okay. So ni katakan lapisan udara ketiga lah. Okay, yang ini awak pada altitude tinggi. Contohkan kat atas bukit kan. Okay. So kalau kita duduk dekat sini, awak sekarang berada di tanah rata. Yang hazard ataupun yang kena kepada awak adalah 3 lapisan ni. 1, 2, 3. So isi padu udara yang kena ke atas awak 3 lapisan. So lapisan udara tu tebal. So bila lapisan udara tu tebal, isi padu dia punya ketepatan tinggi lah. Okay, bila ketepatan tinggi, tekanan pun tinggi. Okay, faham tak? Ataupun daya tinggi sebab pressure sama dengan force over area kan. So bila semakin banyak, makin tebal, udara tu tebal, jisim dia banyak. Daya adalah jisim jarak graviti bagi area. Sebab dia bertindak ke bawah macam ni. Maksudnya jisim udara yang terlibat daratkan dengan graviti bahagi dengan luas permukaan. So awak dapatlah tekanan. So bila awak berada di tanah rata sekarang, tanah rata, tanah rendah, tebal. Lapisan udara tu tebal. So jisim dia tinggi. So daya ataupun berat udara pun bertambah. Ini berat lah kalau mg ni, m darab g adalah berat. F ni daya graviti lah, mg. So berat udara yang bertindak ke atas permukaan tanah rata tu bertambah sebab lapisan udara dia tebal. Faham ke tak faham? Faham tak? Faham. Okay, Najmi faham tak Najmi? Najmi faham tak? Tak faham tanya kau. Kalau awak berada dekat atas pula, katakan dekat gunung kan, awak berada dekat atas. So yang kena ke atas awak hanya lapisan udara yang atas je lah. Yang bawah ni tak ada. Yang bawah ni tak ada. Jadi lapisan udara tu tipis. So jisim dia kurang, berat dia pun kurang. Berat tu daya yang bertindak ke atas 1 meter luas permukaan tu kurang. Maka tekanan pun kurang. Faham tak?
Faham tak Najmi? Yang lain faham tak? Faham cikgu. Maksudnya bila awak berada di tanah tinggi, lapisan udara yang kena kat atas awak tu kurang. Okay, bila lapisan udara yang kena kat atas awak tu kurang, jisim dia kurang. Bila jisim dia kurang, berat dia kurang. Bila berat kurang, tekanan pun kurang. Okay, dia berkaitan dengan formula ni. So boleh catatlah formula dia. Okay, formula F bagi A. F kat sini melibatkan weight of the udara, berat udara, M darab G. Ni jisim udara. Saya suka kaitkan dengan rumus. So bila jisim ni kurang, okay, udara tipis maksudnya jisim kurang. So berat dia kurang. Bila berat udara kurang, berat tu daya, so tekanan dia pun kurang. Kita constantkan area 1 meter square. Because the definition of atmospheric pressure, tekanan atmosfera bermaksud berat udara yang bertindak. Berat udara yang bertindak ke atas 1 meter square luas permukaan. Awak berdiri kat satu luas permukaan tu berapa berat udara yang kena kat atas awak? Kalau awak kat tanah tinggi, sikit je lah berat dia tu. Tapi kalau awak duduk kat tanah rata, bawah macam kita sekarang, ada banyak layer of udara tu. So dia berat. Okay, faham Okay, ni pula. Sambung. Sambung kan ini. Raja 4.2 menunjukkan keratan rentas sebuah reaktor nuklear. Bagaimana tindak balas nuklear dalam reaktor itu dapat dikawal? Okey, kita nak kawal tindak balas nuklear ni. Hari tu pun saya dah sebut dah macam mana nak kawal. Kenapa tak terang? Sekejap. Okey. Okay, maklumlah dekat sekolah kan. Okay. So ada berapa markah? 2 markah. Okay, ada 2 benda yang kena kawal. Tengok dekat sini. Gambar. Awak diberi gambar. Gambar tu berlabel. So gambar tu membantu awak tau untuk nak terang. Kalau konstruk penerangan means gambar ataupun graf memang membantu penerangan. So maksimumkan analisis daripada graf ataupun daripada gambar yang diberikan. Root pengawal dan moderator. Okay. 2 benda ni. Root uranium ni pengawal ke? Adakah root uranium bertindak sebagai pengawal? Tidak. Tidak. Root uranium ni bertindak sebagai apa? Bahan api. Bahan api untuk berlakunya tindak balas nuklear. Okey, uranium dibedil oleh apa? Uranium dibedil oleh apa? Neutron. Neutron. Neutron tu halaju dia tinggi ke rendah? Tinggi. Okey, neutron tu halaju dia tinggi. Halaju neutron ni tinggi. Catat, lukis, catat. Okey, neutron. Okay, sebab bila lukis tu kalau dalam AC boleh bantu awak. Neutron halaju dia tinggi. Okey, jadi bila dia bedil uranium, dia akan menghasilkan 2 nukleus yang lebih kecil dan akan menghasilkan 3 neutron lain. So dekat sini kita boleh kawal 2 cara lah. Yang pertama kita boleh kurangkan kelajuan neutron. Yang kedua caranya kita boleh serap another neutron. Just releasekan, biarkan, lepaskan satu neutron je. Yang lain serap. So kena ada satu yang boleh menyerap dia, bahan yang boleh menyerap neutron yang berlebihan ni. Dan satu lagi bahan yang boleh moderatekan kelajuan neutron yang nak bedil uranium tu. So inilah gunakan ni. Okay, so apa jawapan awak? Root pengawal. Menyerap neutron. Moderator memperlahan neutron. Yes, yang berlebihan. So bila root pengawal kat sini kita buat daripada boron. Boron. Saya ingat boroi. Saya dah terangkan kat awak. Orang yang boroi suka makan. Jadi dia suka serap. Serap neutron. Dia akan serap lah neutron yang berlebihan ni. Okay, dia just biarkan satu neutron saja yang bergerak. So kita kawal tindak balas berantai. Okay, sebab kalau neutron banyak-banyak nanti banyak tindak balas berantai, nanti banyak haba yang dibebaskan. Boleh meletup reaktor nuklear ini sebab panas sangat. Okay.
moderator memperlahankan neutron. So bila dia perlahan, what happen? Bila laju neutron yang nak bedil ni perlahan, what happen? Kali ni. Boleh tak dia bedil uranium kalau dia perlahan? Tidak. Momentum dia kurang, so dia tak boleh nak membedil. Okey, boleh faham konsep dia tu? Boleh faham tak pelajar? Boleh faham tak Haras? Firdaus? Boleh Go. Ni senang je. Saya memang suka pasal apa nama tu kilang. Apa nama tu? Kilang. Bukan. Pasal radioaktif tu. Okey, sekarang kita pergi kepada Kamun. Last question Kamun. Berapa kamu? 55. Soalan 55. Okey Kamun. Raja 11.3 menunjukkan seorang pekerja di lapangan terbang memakai fon kepala pembatalan bunyi bagi melindungi telinganya menjadi rosak. Huraikan bagaimana fon kepala pembatalan bunyi ini berfungsi. Okey, dekat kapal terbang. Maksudnya bunyi sangat kuat lah. Okey, jadi macam mana yang pertama? Mikrofon dalam fon kepala mengesan bunyi kuat dari sekeliling. Selepas itu, letak elektronik dalam fon kepala menggunakan maklumat ini untuk menchannel bunyi yang mempunyai frekuensi yang sama tetapi berlawanan fasa, iaitu gelombang songsang. Di sini frekuensi sama disebabkan kalau nak berlaku interference gelombang, sumber gelombang dia mesti koheren, iaitu frekuensi sama dan beza fasa sama. Beza fasa iaitu jarak antara puncak dengan puncak atau lembangan dengan lembangan mesti sama. Selepas itu, gelombang songsang ini diterima oleh pembesar suara dalam fon kepala dan bunyi yang sepadan dihasilkan. Apabila dua gelombang bunyi ini bersuperposisi, interference memusnah berlaku, lalu membatalkan bunyi di sekeliling yang bising. Yes, sebab tu dia punya mikrofon tu dinamakan mikrofon pembatalan bunyi. Mikrofon pula. Fon pembatalan bunyi. Okay. Mikrofon dalam fon. Mikrofon dalam fon. Maksudnya dalam fon ini ada mikrofon. Betul? Betul tak? Betul. Okey. Fungsi mikrofon ni kesan bunyi kuat. Macam mana cara dia kesan? Dia akan menjana. Mula-mula dia akan menjana. Litar elektronik dalam phone tu akan menjana bunyi yang apa? Yang mempunyai frekuensi sama tetapi berlawanan fasa. Okey, dia ke atas. Satu lagi kalau gelombang daripada sekeliling, daripada lapangan terbang tu ke atas, dia ke bawah lah. Macam tu. Tapi masa dia sama. Katakan ni kosong, ini 2 saat. So jarak masa, beza masa dia sama. Beza fasa dia sama. Okay, lepas tu. Tapi gelombang songsang lah. Macam ni lah gelombang songsang dia kat bawah. Okay. Faham tak pelajar? Gelombang songsang tu dia mesti songsangkan daripada yang diterima tu. Saya ada lukis di bawah. Okay, sorry tak nampak. Okay, terang ni. Kita terang yang mula-mula ni. Ini contoh
contoh saja untuk bunyi kuat dari sekeliling. Kalau dia ialah puncak, so litar elektronik dalam fun kepala dia akan menukarkan puncak kepada lembangan. Kalau dia asalnya ialah lembangan, so dia akan tukar kepada puncak.